Dia akan gantikan makan tu dengan mungkin muntah dengan sengaja, exercise yang berlebihan, atau dia makan sehari, 5 hari dia tak makan. So dia akan gantikan, seolah-olah menggantikan dosa yang dia buat tu. So tu antara kemungkinan isu-isu kesihatan mental yang melibatkan body shaming. Welcome to Sembang Tepi Kak G, talk show susulan dari hashtag PM Tepi Kak G di gempak.com. Jadi kita nak sembang apa kat tepi ni? Sebenarnya kita nak sembang tentang perkara yang jarang orang nak kongsi cerita, iaitu tentang kesihatan mental dan juga psikologi. Sebab tu dekat studio menanti di situ setia bersama dengan Kak G hingga ke hari ini, iaitu psikologis klinikal Encik Akif Basri yang akan bersama dengan saya. Dan kita juga ada tetamu yang sangat istimewa, Cikgu Fitness Malaysia, Mr. Kevin Zahari. Welcome to our show. Terima kasih. Thank you so much. Sangat terharu sebenarnya hari ini. Ya ke? Baik. Terima kasih. Jadi dalam episod ini kita akan berkongsi cerita dengan gadis yang tersakiti. Assalamualaikum Kak G. Waalaikumsalam. Saya akan melanjutkan pelajaran saya ke peringkat seterusnya tak lama lagi. Tapi masalah saya adalah saya sering diejek oleh keluarga dan rakan-rakan disebabkan tubuh saya yang agak berisi. Tipulah kalau saya tak pernah terasa hati. Dah berapa kali jugalah saya menangis seorang diri, sampaikan banyak kali juga saya terfikir nak bunuh diri. Disebabkan body shaming ini jugalah saya jadi lost confidence. Nak buat apa, I mesti rasa orang akan fikir apa tentang diri saya, dan saya pun akan berfikir tentang apa yang orang fikir tentang saya. Saya akan fikir orang gemuk ni macam tak ada harapan dalam hidup. Nanti orang akan selalu mengejek saya. Saya selalu cuba nak jadi berani, tapi disebabkan perasaan macam inilah saya jadi seorang yang amat pemalu. Saya pun dah berapa kali nangis fikir keadaan dekat tempat belajar baru nanti. Kena body shaming lagi ke tidak? Itu dia cerita dari gadis yang tersakiti. Sudut you, Akif, body shaming. Jadi body shaming ni saya rasa tadi kita bincang-bincang offset dengan Kevin kan. Memang satu culture, culture yang dah lama berlaku dalam masyarakat kita. Dia jadi satu benda yang orang cakap tu biasa macam tu je. Dia tak rasa kesan dia kepada orang lain. Walaupun dia tahu kalau dia yang kena macam tu, dia tak suka. Tapi apabila dia yang berkata, mungkin dia tak perasan, ataupun mungkin juga ada yang by intention kan. Tetapi kata-kata itu adalah merujuk kepada fizikal lah. Dan bagi saya dia sangat berkaitan dengan self-worth yang dirasai oleh seseorang itu. So it kills someone's soul. It can go to that point, dan juga boleh membawa kepada pelbagai mental health issues, mungkin juga anxiety, depression dan juga eating disorders. Bagi gadis yang disakiti, at the end of the day, nobody can mengatasi masalah diri sendiri melainkan diri sendiri. It has to begin dengan si gadis yang disakiti itu, tapi ia perlu dengan persekitaran yang positif. Sekiranya the environment yang beliau sedang hadapi is kurang membina, and which could be even alam kekeluargaan sendiri yang sering lawak melawak. It's kebiasaan, as kata Akif, budaya. But there's one topic in our program yang juga bertopikkan mental health. We talk about persekitaran. Sekiranya adik-beradik, mak, bapa saudara, semuanya sering melontarkan kata-kata yang menyakiti hati, and si gadis yang disakiti tidak mampu untuk berbincang dengan keluarga sendiri kerana it's hard to change your own family, as I'm sure all of us know. At some point in time, bila you masuk alam dewasa seperti beliau, beliau kena beranikan diri to mengeluarkan daripada persekitaran yang negatif,
whether short term or long term, wallahu alam, supaya beliau dapat environmental change yang mungkin dapat membina dan membangunkan beliau. Dia yang perlu memulakan langkahnya untuk dapatkan something Betul. yang positif. Katakanlah nobody supports you in life. Tak ada sesiapa pun yang menyokong usaha si gadis itu, beliau masih lagi ada diri sendiri. So we always say in our program, you have to be your worst critic, like it or not, untuk menyelesaikan masalah yang ada, but you must be your number one motivator yang paling besar, because mengharapkan bantuan sosial, mengharapkan bantuan persekitaran, for me is always a bonus. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, you must mencari jalan untuk perjuangan diri, and it is perjuangan, whether you like it or not. It is a journey It's of a life. war. It is a war. It's a war. It's not easy. You know, I know, we all know, but you have to enjoy the struggle. Enjoy the journey of mencari diri sendiri, because dia tidak ada penghujungnya, and kemajuan yang si gadis insya-Allah boleh mencapai akan memberi erti kepuasan yang sangat berharga insya-Allah. Apa pandangan Kevin pula tentang this expectation of social yang semua orang mesti ada muka yang putih, tinggi? I think mental health di alam dunia sekarang sangat mencabar, and a lot of it sangkut paut dengan social media, terutamanya bagi golongan remaja yang membesar dengan social media yang tidak erti dunia tanpa social media. Kak G and I, we berpengalaman mungkin sebelum dan selepas alam social media, so boleh mempertimbangkan dua-dua belah side. On your side, you probably grew up dengan social media already. I personally find social life lebih indah, lebih tenteram sebelum social media. Okey Akif, apakah penyakit mental yang sering dikaitkan dengan body shaming? Okey, ada kemungkinan dia boleh membawa kepada pelbagai penyakit mental. Antaranya mungkin depression, kemurungan. Okay? Kemurungan, depression selalunya kita akan menyesali Yes. dengan apa yang telah berlaku. Betul. Ataupun perasaan low mood, sedih yang berpanjangan lama dan dia sangat-sangat mengganggu kita punya kehidupan seharian. Maknanya dia sedih yang sentiasa sedih. Dan dia disulami pula dengan serba salah, tak suka diri sendiri, rasa diri tak berguna, rasa lebih baik mati. Itu ciri-ciri kemurungan ataupun depression. Ada juga kemungkinan dia berkait rapat dengan kecelaruan pemakanan ataupun eating disorders. Dan antara yang paling biasa ialah anorexia nervosa, ataupun bahasa mudahnya adalah dia menghalang diri dia daripada makan sehingga berat badan dia lebih kurang daripada average untuk umur dia. Okey, maknanya dia menghalang diri daripada makan. Okey, itu anorexia. Satu lagi adalah bulimia nervosa, yang mana dia makan tetapi dia akan gantikan, dia anggap makan tu macam satu dosa, dia akan gantikan makan tu dengan mungkin muntah dengan sengaja, exercise yang berlebihan, atau dia makan sehari 5 hari dia tak makan. So dia akan gantikan, seolah-olah menggantikan dosa yang dia buat tu. So tu antara kemungkinan isu-isu kesihatan mental yang melibatkan body shaming. Dan juga pastinya apa yang Kak Ji belajar daripada rancangan Sembang Tepi Kak Ji ni akan meningkatkan jugalah anxiety akan berlebihan. Betul. Dia mungkin membawa kepada anxiety juga ataupun trauma juga. So lain individu, lain kesan dia. Implikasi body shaming kepada setiap individu adalah berlainan. So dia kompleks. Kemurungan secara am, and we always say, and we have also psychologists yang menyertai our rancangan, everyone pernah berdepan dengan kemurungan, whether it is chronic or acute. Chronic dia lebih berpanjangan, acute is yang more short term. But everyone, setiap orang mungkin pernah depan dengan depression, kemurungan. Tak semestinya ia disahkan, kau clinically depressed baru ia sah, but kita semua melalui ups and downs dunia, because that is kehidupan secara am. So tak kira dalam social media betapa gembiranya dia, semua orang ada masalah. Semua orang berdepan dengan demons of life, semua orang mungkin berdepan dengan kemurungan di suatu masa dalam kehidupan masing-masing, including me, you,
aktivis walaupun pakar psikologi yang paling hebat sekalipun, kita tak terlepas daripada berdepan dengan masalah yang tersendiri, sama ada ia soal body shaming, outlook kehidupan, ambition, kegagalan, kemurungan, MCO dan sebagainya. So it is not suatu perkara yang should be a punishment, kau ni bermasalah, kerana kita semua orang ada masalah. And it's okay. And it's okay to angkat tangan to say, hey, I have a problem, macam si gadis yang disakiti, untuk meminta bantuan. Nobody is perfect. Betul. Jadi sebenarnya pasti body shaming mempunyai impak yang tersendiri, kepada seseorang individu. Ramai bermula perjuangan kurus mereka. Now we always say kurus because it's bukan soal kurus, but kurus is their matlamat secara ramai yang dia takkan tercapai, because let's say you esok bangun dengan badan yang sempurna pun, you always want more. Human nature tak pernah puas. But ramai yang menyertai our program disebabkan pelbagai masalah, disebabkan body shaming, fat shaming di dalam keluarga, persekitaran, penceraian, boyfriend tinggal dan sebagainya. So we have amazing stories of mereka yang mempergunakan sindiran fat shaming untuk kuatkan, azamkan diri untuk membuktikan kepada the fat shamer yang mereka sebenarnya worthy untuk empower diri. So there are a lot of amazing stories dan berkongsi kisah tersebut among our community untuk memberikan semangat kepada orang ramai, because it's always good to membaca kisah yang true story orang lain, because again you're not alone. Even si gadis yang disakiti is not alone. So bila you dengar orang berjaya mengatasi that problem, it empowers mereka untuk dan memberanikan diri juga. We have a lot of amazing stories yang menggunakan kisah-kisah gelap previously untuk membangunkan diri. Kak Haji nak tanya dengan Kevin kan, it's so interesting that people come to you and said, I'm not happy with my life. I had so much trouble, carrying this size of mine right now that I want to change. Ada tak orang datang kat you sebab orang selalu kutuk dekat, bila I upload gambar dekat Instagram, Facebook, Twitter ke apa ke, orang cakap yang buruk-buruk tentang my size. Ada tak yang macam tu? Saya ada baca satu buku ni Kak Ji. Tajuk dia Cyber Psychology. Okay. Dia menceritakan kenapa orang begitu berani cyberbully di media sosial. Walaupun dalam kehidupan sebenar, mereka taklah seberani itu. Okay. Ada beberapa sebab. Pertama adalah mereka boleh kekal halimunan ataupun anonymous. Mereka boleh tulis apa-apa sahaja, tetapi tak ada siapa tahu mereka ni siapa. Kemudiannya adalah kerana di media sosial, semua orang bermain di padang yang rata. Maksudnya orang tu artis ke, datuk ke, semua orang dia ada satu akaun, boleh letak gambar, bio. So dia tak ada authority sangat. Seperti mana di dunia sebenar ada authority, perbezaan kekuasaan dan sebagainya. Jadi dekat media sosial ni semua orang bermain di padang yang rata. Jadi di media sosial ni orang boleh tinggalkan pelbagai kata-kata kesat termasuk body shaming, dan dia boleh, apabila dia offline, kehidupan dia tak terjejas, tidak ditangkap sesiapa. Yes, tetapi bagi mangsa kehidupan dia boleh terjejas. Okey, Kak Haji nak tanya, kita selalu bercerita tentang mangsa yang mengalami mental health affected kan. Tapi bagaimana dengan pemangsa? Adakah tindak tanduk yang suka body shaming, suka kritik orang, buat orang rasa demotivated? Itu menunjukkan ada tanda-tanda awal bahawasanya kamu juga sakit. Ada tak macam tu sebenarnya? Kita pergi ke angle yang berlainan. Menarik soalan. Dia ada banyak kemungkinan Kak J. Kemungkinan pertama mungkin ya, mungkin juga tidak. Okey, kita ambil yang tidak. Yang tidak, mungkin orang tu dia nak mulakan small talk, borak-borak biasa. Baru jumpa, hai Kak Ji, lama tak jumpa, dah naik badan Dia ingat itu satu nak mesra lah. Breaking the ice breaking lah. the ice. Dia tak tahu betapa gundah sakitnya gulananya hati Kak Ji waktu tu dapat mendengar tu. Runtuh jiwa. So tak sengaja, ada yang tak sengaja. Tapi ada juga yang memang sengaja. Sengaja dia tahu, dia cakap macam ni, jatuhlah
the soul of this person. So dengan sengaja dia berbuat begitu. Memang tak boleh disangkal atau dinafikan. Ada setengah orang ni personality dia kita panggil neuroticism. Neuroticism ni dia satu toxic personality. Dia suka nak jatuhkan orang lain. So ada juga orang macam tu, tapi taklah semua yang body shaming itu begitu. Ada juga yang mungkin tanpa sengaja. Jadi pentingnya untuk kita meningkatkan kesedaran bahawa kata-kata itu kita perlu lebih sensitif dengan setiap perkataan yang kita tuturkan. Macam gadis yang tersakiti ni, kita tahu bila rentan, vulnerable, mudah rapuh dan sebagainya kan. Jadi bila tidak mendapat sokongan keluarga, jadi sebenarnya macam mana untuk dia bertindak dalam situasi seperti ini? Kalau diejek, orang luar mungkin tak rasa tahu. Tapi dalam persekitaran yang kita hidup bersama, makan, beribadah, tidur sama-sama dalam satu rumah, pastinya ianya satu senario yang dirasa akan agak macam merimaskan diri dia dan susah untuk dia keluar dari thoughts, bad thoughts tu, kan? First of all, the fact that this girl is reaching out to us adalah satu langkah pertama, kan, Kevin? Sangat hebat. Langkah positif. Sangat berani, bahawa dia berani, dia nak dibantu. Sebab tu dia datang dekat Kak J. Okay, dia nak dibantu. So itu saja menunjukkan betapa kuatnya dia mahukan perubahan yang positif. Yes, betul. So that is a good start. Okay. So seterusnya, of course, dapatkanlah bantuan yang profesional, kan? Apabila dia melibatkan isu-isu seperti rasa kurang harga diri, mungkin juga melibatkan isu-isu kesihatan mental, dia perlu mula mendapatkan bantuan, dan daripada situ mungkin menjadi langkah yang pertamalah untuk dia melihat, oh, ada orang lain yang turut bersama-sama dengan struggle yang dia alami, dan orang lain pernah melalui benda yang sama dan has been successful. Okay. Apart from her own individual effort, okay, saya nak sentuh sikit part social, okay, sebab selalu kan bila berlakunya isu, boleh kita kata body shaming is also a part of bully. Kita selalu cakap mangsa dan pemangsa. Selain daripada mangsa dengan pemangsa, di sekeliling mereka kita panggil bystander. Bystander adalah orang yang melihat sahaja berlakunya bully tanpa cakap apa-apa. Okay, so bystander ni, if they step in, ini research, if they step in and kata apa yang pemangsa buat tu salah, lama-lama pemangsa tu akan belajar, okay, social kata benda ni salah, so dia dah tak boleh buat. So we need to power these bystanders untuk menunjukkan bahawa fat shaming, body shaming adalah satu benda yang tidak diterima dalam masyarakat kita. One of the things that we always tekankan kepada mereka yang berdepan dengan fat shaming, tip number 1, kita berkata jangan beri reaksi yang diharapkan. Don't give expected reaction. They expect you mungkin to keep quiet. So you have to speak up for yourself. Not easy. But kadang-kadang there is also a scenario where you kena mendiamkan diri. So you jangan beri reaksi yang diharapkan. So always ask yourself, apakah reaksi yang diharapkan? Am I asked to be quiet or am I asked to speak up? Because sometimes dia nak reaksi. Because they give you a physical ni. So they expect you to react. So you have to give a reaction of yang tak diharapkan, which is not to physically react. Nombor 2, you kena report. Report to an authority. Tempat pekerjaan, reportlah kepada HR. Kalau di tempat persekolahan, ada tempat untuk diajukan. Nombor 3, my opinion, si gadis yang disakiti perlu menyedari bahawa semua orang ada kekurangan. Nobody is perfect. Jangan serah diri kepada expectation masyarakat untuk A, B, C, E, F, G. It will never end. Nombor 4 is you have to use the negativity to fuel your positivity and bergerak ke depan. Baik, thank you for your words of encouragement, Kevin. Saya mahukan sedikit kata-kata dari Akif untuk masyarakat tentang awareness, tentang we want to create this awareness. Fikir dahulu sebelum kata. Apa yang boleh Akif katakan pada masyarakat? Tadi Kevin ada share satu quote. Dia kata dia tell his children, My kids. Jangan buat apa yang
kita tak nak orang buat pada kita. Yeah. In English, it's I always tell my kids, don't do things to others that you do not want them to do to you. Yes. Dan benda tu Jangan kita buat kena orang seperti mana yang you tak nak orang buat dekat you. Yes. Yes. Dan benda tu dia kena keep training our mind. Dia satu benda yang perlu diperingatkan untuk diri kita setiap hari. Kita kalau satu benda tu kita nak cakap ke orang, fikir dulu. Pause dulu. Kalau satu benda tu kita nak buat dekat orang, kita fikir dulu, pause dulu. Ambil beberapa saat, kita fikir, kalau orang cakap macam ni kat aku okey tak? Baik. Kita harap gadis yang disakiti telah bertukar namanya. Kevin tak boleh buat apa, macam salah. Alamak. Kevin dah tukar nama awak adik dari gadis. Kita nak perkataan penting. Betul. How you label diri you penting. Baik, kita Istilah harap penting. dengan sharing kita pada hari ini dari gadis yang tersakiti telah bertukar nama menjadi gadis yang disakiti. Saya nak ucap terima kasih kepada Akif dan juga Kevin. Terima kasih. Thank you so much. Thank you so much for your time. Terima kasih. Okey, baiklah. Kak Ji berharap episod pada kali ini akan memberikan penonton lebih memahami apa itu body shaming, dan kami harapkan dengan sharing pada hari ini akan memberikan input yang positif juga kepada gadis yang tersakiti supaya dia lebih bermotivasi untuk meneruskan kehidupannya. Baiklah, kepada anda yang mempunyai persoalan dan masalah, jangan lupa untuk menghubungi kami di laman sosial Astro Gempak, sama ada di Facebook, di Instagram ataupun di Twitter. Alah, PM tepi je, okey? Jadi jumpa lagi di Sembang Tepi Kak Ji di lain episod. Assalamualaikum.